Hai murid-murid semua. Okey, untuk hari ini kita akan belajar lagi bagaimana untuk menjawab sains kertas 2. Okey, soalannya, jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan tentang fenomena perubahan panjang bayang-bayang. Okey, kemudian diberi satu jadual. Okey, jadual tersebut mempunyai dua maklumat iaitu waktu. Waktu pukul 8 pagi, pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan juga 4 petang. Maklumat kedua adalah panjang bayang-bayang ya, panjang bayang ini dalam sentimeter. Pada pukul 8 pagi, panjang bayang-bayang adalah 12 cm, 10 pagi 6 cm dan seterusnya 4 petang 12 cm. Begitulah ya cara membaca. Okey, soalannya, berdasarkan maklumat yang diberi, bina sebuah carta palang untuk menunjukkan keputusan penyiasatan. Okey, baiklah. Sebelum cikgu tunjukkan cara menjawab, kamu kena kenal pasti soalan ini di bawah tajuk apa. Okey, soalan ini adalah di bawah tajuk kesan putaran bumi. Ya, salah satu kesan putaran bumi adalah berlaku perubahan pada panjang bayang-bayang dalam sehari. Okey. Jadi sekarang dalam soalan ini kamu diminta membina sebuah carta palang. Okey. Bagaimanakah bentuk carta palang tersebut? Okey, carta palang tersebut perlulah mengandungi dua maklumat. Apakah dua maklumat tersebut? Okey, waktu dan juga panjang bayang-bayang. Okey, maklumat yang pertama waktu, maklumat yang kedua adalah panjang bayang-bayang. Okey, mula-mula murid dikehendaki membina satu garis melintang ya ke arah kanan. Okey, garis melintang ini adalah untuk maklumat yang pertama. Kemudian, langkah kedua, murid dikehendaki melukis satu garis menegak ke atas. Ya, dan ini adalah untuk maklumat kedua. Okey, apakah maklumat yang pertama murid? Ya, waktu. Okey, yang melintang adalah untuk waktu. Manakala yang menegak adalah untuk panjang bayang-bayang. Kurungan sentimeter. Okey, seterusnya murid-murid masukkanlah waktu dahulu. Waktu bermula daripada pukul 8 pagi. Kemudian 10 pagi. 12 tengah hari. 2 petang. Dan akhir sekali 4 petang. Okey, masukkan macam tu. Okey, masukkan waktu dahulu. Okey, kemudian masukkanlah pula panjang bayang-bayang. Bermula daripada bawah, naik ke atas. Okey, bermula daripada kosong. Ya. Okey, 8 pagi. Berapakah panjang bayang-bayang? 12 cm. Jadi kamu naik. Kita buat 5 dulu ya. Kita buat dulu nombor dulu 5, 10, 15. Okey, paling besar 15 ya. Okey. Jadi pada pukul 8 pagi, panjang bayang-bayang ada 12 cm. Jadi carta palang adalah setinggi 12 cm. Macam tu. Okey, 12 kan? Atas sikit daripada 10 kan? Ya? Okey, agak-agaklah macam tu. Okey, pukul 10 pagi pula. Carta palang tu mestilah tinggi dia ya. Panjangnya adalah 6 cm. Macam tu 6. Ya, atas sikit daripada 5. Okey, pukul 12, 1 cm. Jadi rendahlah ya, paling rendah. Palang paling rendah pada pukul 12 tengah hari. Kemudian 2 petang, dia kata 6 cm. Jadi tinggi sikit, lebih daripada 5. Dan akhir sekali pukul 4 petang ialah sepanjang 12 cm. Jadi siaplah jawapan lengkap begini. Ya, untuk soalan yang pertama ini. Dapatlah markah penuh jika murid-murid dapat membina carta palang
begini. Okey. Baiklah murid-murid, soalan yang seterusnya. Nyatakan corak perubahan panjang bayang-bayang semasa penyiasatan ini dijalankan. Okey, murid-murid, soalan untuk corak ya. Corak ni bererti dia minta perubahan. Ya, perubahan sama ada bertambah ataupun berkurang, menaik ataupun menurun bagi panjang bayang-bayang sepanjang penyiasatan daripada pagi sehingga ke petang. Okey ya, cuba perhatikan ya, dari 8 pagi panjang bayang-bayang tu lebih panjang kan, 12 cm kan. Kemudian dia menjelang ke tengah hari 6 cm. Dan sehinggalah ke 12 tengah hari 1 cm. Jadi daripada 12 ke 1 menunjukkan bertambah ataupun berkurang panjang bayang-bayang itu. Menunjukkan berkurang kan? Berkurang ataupun menurun. Ya, corak perubahan panjang bayang-bayang daripada pagi ke tengah hari. Kemudian sehingga dari tengah hari pula menuju ke petang, bagaimana pula corak perubahan panjang bayang-bayangnya? Okey, mula-mula 1 cm kan? 12 tengah hari. Kemudian 2 petang 6 cm. Kemudian makin petang, 4 petang, lebih lagi panjang, iaitu 12 cm. Okey, itu menunjukkan bertambah ataupun meningkat. Ya. Jadi terdapat 2 corak lah dalam eksperimen penyiasatan ini. Ya, ada 2 corak. Pagi ke tengah hari ke petang. Corak yang pertama iaitu menurun dan corak yang kedua menaik. Ya, ada 2 corak ya. Jawapannya mengandungi 2 corak dalam soalan ini. Ya, mesti menurun dan menaik. Jika murid menjawab menaik dahulu, salah ya. Okey. Menaik dan menurun. Berarti jawapan murid salah lah. Sebab dari pagi ke tengah hari coraknya adalah menurun, bukannya menaik. Ya. Okey. Jika murid boleh menjawab begini, maka murid akan mendapat markah penuh. Tapi jika murid menjawab salah satu saja, menurun sahaja, murid tak boleh dapat markah separuh. Ya. Murid akan salah. Terus salah. Jadi murid kena faham sepanjang penyiasatan itu. Okey. Sampailah kita kepada soalan yang terakhir untuk hari ini, iaitu nyatakan 2 maklumat yang diperolehi dari jadual di atas. 2 maklumat yang diperolehi. Cuba teka dulu sebelum cikgu bagi jawapan. Teka dulu sebab cikgu ada sebut tadi pada masa permulaan video cikgu. Siapa dapat teka betul memang very good. Bagus. Okey, maklumat yang pertama ialah waktu. Maklumat yang kedua ialah panjang bayang-bayang. Macam tu je, senang je kan? Dapatlah 2 markah. Okey, kalau untuk pelajaran yang seterusnya nanti kita akan masuk pemboleh ubah yang dimanipulasi, pemboleh ubah yang bergerak balas. Cikgu terus sebutlah ya. Waktu ni pemboleh ubah yang dimanipulasi, panjang bayang-bayang ni pemboleh ubah yang bergerak balas. Itulah maklumat yang terdapat dalam penyiasatan ini. Okey, jumpa lagi dalam pelajaran akan datang. Bye.